Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak memohon peruntukan tambahan untuk pembangunan pemetaan geologi dan kajian sumber mineral di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak turut menekankan kepentingan Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menyenaraikan pelobongan sebagai salah satu fokus utama dibentangkan pada mesyuarat berkenaan. Beliau menjelaskan perkara tersebut semasa mewakili Kerajaan Sarawak dalam mesyuarat mineral negara kedua di Putrajaya pada Isnin. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan turut dihadiri menteri-menteri besar dari seluruh Malaysia. Turut hadir bagi pihak kerajaan negeri ialah Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak, Datuk S.R. Zaidi Mahdi, serta Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, Datuk Abdullah Julaihi. Laporan seterusnya, makmal pertanian khas bagi penanaman saca inci dicadangkan penubuhannya menerusi Agensi Pembangunan RESCOM (RASDA) tidak lama lagi. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, makmal khas tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat terutama pihak Jabatan Pertanian dan ketua-ketua masyarakat dalam mempelajari teknik-teknik penanaman saca inci iaitu sejenis tanaman yang semakin popular sebagai sumber minyak dan protein. Menurutnya, saca inci merupakan satu tumbuhan yang sesuai untuk ditanam oleh penduduk yang tinggal di luar bandar atau rumah panjang kerana ia tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak namun berpotensi membantu meningkatkan pendapatan mereka. Kalau mengikut kajian yang telah diberi atau difahamkan kepada saya, sebab cuaca ini di Peru sama dengan kita di Sarawak. Jadi saya rasa tak ada masalahnya untuk kita menanam ini dengan jayanya. Now they have sudah ada station yang sudah membuat kajian di Sarawak. Begitu juga ada juga beberapa orang yang telah menanam, semuanya berjaya. So I think there's no reason why we are going to not to be successful later on when we implement this one to the people in our kawasan. According to the working paper, kalau 1 kilo buah itu menghasilkan berapa? RM4. RM4 1 kilo. Satu pokok boleh menghasilkan 1 kilo 1 bulan. Dalam 1 ekar 450 pokok. Jadi sekurang-kurangnya lebih 1,800 1 bulan seekar. Saya rasa setidak-tidaknya orang rumah panjang atau kampung-kampung dan sebagainya, mereka dapat menanam 4-5 ekar. Jadi berartinya pendapatan mereka sebulan tidak kurang dari 7 atau 8,000. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama Rasta Advisory Council RAC dan Saca Inci Superfood Sendang Berhad berhubung perkara tersebut di pejabatnya pada Isnin. Tanaman ini kaya dengan asid alpha-linolik dan asid linolik dan minyak serta derivatifnya digunakan di seluruh dunia untuk domestik, makanan dan perubatan. Beralih dengan perkembangan di Kapit. Pemberian geran projek kecil luar bandar MRP bukti keprihatinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS terhadap kesejahteraan masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Jefferson Jamit Unyat berkata, menjadi dasar Kerajaan Sarawak dalam memastikan kesejahteraan rakyat di negeri ini khususnya di kawasan luar bandar sentiasa terpelihara. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek MRP di Pusat Khidmat Adun Bukit Goram pada Isnin. Justru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram itu berharap penerima menggunakan geran tersebut dengan sebaiknya. Sebanyak 28 penerima terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK Rumah Panjang, Badan Bukan Kerajaan, kelab-kelab sukan serta kelab-kelab jabatan menerima cek geran tersebut yang berjumlah keseluruhan RM286,050. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 21 penerima menerima cek MRP semasa Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dewan Undangan Negeri Dun Simanggang pada Ahad. Penyerahan cek berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Hardan Hollis di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah Sri Aman.
Menurutnya, geran MRP tersebut sebagai bantuan kepada penduduk di luar bandar dalam usaha membantu mereka memulakan projek kecil yang boleh meningkatkan taraf hidup. Majlis tersebut diadakan dengan kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Dun Simanggang bersama 9 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bahagian Dun Simanggang. Manakala di Mukah dengan sebanyak RM10,000 geran diserahkan kepada Kelab Rando Pejabat Daerah Dalat dan RM5,000 kepada Masjid Darul Falah untuk kegunaan aktiviti tahunan mereka. Geran tersebut diserahkan oleh Adun Talian Royston Valentine ketika menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2023 dan penyampaian hadiah pertandingan azan tertutup Kampung Penat di Masjid Darul Falah Kampung Penat pada Ahad. Royston dalam pada itu berharap geran tersebut dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Katanya perincian laporan hendaklah dibuat untuk memudahkan rujukan dari masa ke semasa dengan perbelanjaan kewangan jawatankuasa kelab. Perkongsian berikut pula. Bank Simpanan Nasional BSN telah menyumbang kelengkapan keselamatan kepada 5 buah rumah kebajikan dan rumah anak yatim serta kepada Balai Bomba dan Penyelamat Tambuan Jaya. Sebanyak 4 unit alat pemadam api disumbangkan kepada setiap rumah kebajikan dan rumah anak-anak yatim sekitar Kuching iaitu Rumah Seri Kenangan, Kompleks Kebajikan Tuh Puan Hajah Norkiyah, Kompleks Kebajikan Anak Yatim Laila Taib, Rumah Taman Sri Puteri Kuching dan Rumah Kebajikan Kanak-kanak Salvation Army. Manakala sebanyak 10 unit jaket keselamatan bersaiz kanak-kanak disumbangkan kepada Balai Bomba dan Penyelamat Tambuan Jaya untuk tujuan operasi. Sehubungan itu, satu sesi demonstrasi unit pengesan K9 pameran Rapid Intervention Motorcycle, jentera bomba dan cara penggunaan alat pemadam api diadakan bagi memberi pendedahan kepada anak-anak yang turut hadir dalam majlis tersebut. Selain demonstrasi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman memaklumkan akan ada program susulan di rumah-rumah kebajikan dan anak yatim untuk mendidik kanak-kanak tentang kebakaran. Saya sebagai pengurusi ALP, kita akan buat series of program lah. Jadi penyumbang alat api untuk tidak Bank Simpanan Nasional dan program seterusnya akan kita buat program bersama semua ketua balai, semua rumah kanak-kanak sebab pusat tapis kita dah buat sukan skuad tapis, skuad kebakaran tapis. Nah, rumah kanak-kanak kita akan didik benda yang sama lah. Satu, kita akan ada modul yang 6 ya, learn not to burn, what is fire, what's good and bad fire, and get out and stay out. Ada 6 modul kan untuk kanak-kanak, kita akan serapkan seprogram lah. Cuma pada hari ini Bank Simpanan Nasional WeCare dia menyumbangkan alat api untuk kira fire point di kawasan rumah tersebut lah. Dia simbolik secara komitmen Bank Simpanan Nasional kepada rumah anak-anak yatim ini. Dan pada masa sama juga Jabatan Bomba akan garapkan pertama kali program yang get out and stay out. Itu kita akan terapkan dan pemeriksaan berkala di bawah program penghapusan bahaya kebakaran MBK akan kita teruskan mengikut jadual lah, rumah anak yatim untuk kita buat khidmat nasihat lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media BSNK 2023 Fire Awareness Program di Ibu Pejabat JBPM Negeri Sarawak pada Isnin. Mengulas lanjut mengenai isu pemanasan global, beliau berkata bahawa pihaknya telah bersiap siaga bagi menghadapi kebakaran hutan ekoran kenaikan suhu yang melampau baru-baru ini, terutamanya di kawasan-kawasan yang dijangkakan berlaku kebakaran. Digunakan dan semua peralatan pam, peralatan anggota lori mereka kena berada di lokasi. Untuk sekiranya berlaku kebakaran kata orang luar kawalan, dia kena tackle lah. Bukannya Jabatan Bomba lah. So we can't afford. Even helikopter kita dah buat beberapa siri simulasi untuk tujuan water bombing dan semua aset kita dah berada dan siap siaga untuk bertindak. Sedikit berita hiburan. Seramai 6 peserta berjaya melayakkan diri untuk berentap merebut gelaran juara pertandingan Sape Remaja 2023 pada 13 Mei ini. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, pertandingan ini diadakan sebagai platform untuk mempromosikan dan mengangkat industri muzik Sape dengan lebih lagi. Jelasnya pertandingan Sape kebiasaannya dipertandingkan di peringkat kecil sahaja. Apabila kita berbincang dengan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Industri Kreatif Sarawak,
perkara ini kita rasakan harus dijadikan satu platform baru kerana ramai peserta-peserta ataupun pemain-pemain alat muzik sapek ini tidak diangkat sebagai satu di ruang platform yang sepatutnya lah. Dia ada program-program tapi di peringkat yang kecil, di Miri, di Sibu, maybe di sebelah utara lah, banyak dilaksanakan tapi secara kecil-kecilan. Itu yang kita memikirkan kita laksanakan, dan apa tidaknya sekiranya dapat kita laksanakan di peringkat yang lebih besar, di peringkat wilayah Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media pertandingan Sapek Junior 2023 di Auditorium Kecil RTM pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau berkata pertandingan Sapek Junior 2023 ini turut mendapat sokongan daripada Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Katanya ini merupakan sebuah program terbitan RTM Sarawak untuk mengetengahkan bakat serta kreativiti pemain sapek di bumi Kenyalang kepada masyarakat luar dan khalayak ramai. Tambahnya lagi, pertandingan ini akan dihadiri oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Juara bakal membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM10,000, tempat kedua RM7,000, tempat ketiga RM5,000 dan sagu hati sebanyak RM3,000. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan Fire Awareness Program diadakan di Ibu Pejabat JBPM Negeri Sarawak pada Isnin. #menyebar fakta. Salam UKAS.